Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat bagi mempengerusikan mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN yang berlangsung di Ballroom, Bangunan Sekretariat ASEAN, Jakarta, Republik Indonesia. Mengiringi keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, mesyuarat diadakan di Bangunan Sekretariat ASEAN. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agong ASEAN. Semasa mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN berlangsung, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, ini adalah waktu yang penting bagi ASEAN untuk memajukan pembinaan komuniti ASEAN, membaik pulih keadaan daripada pandemik COVID-19 serta menangani perkembangan serantau. Baginda seterusnya menzahirkan penghargaan atas sokongan negara-negara anggota ASEAN kepada negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun ini di bawah tema We Care, We Prepare, We Prosper. Selain itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan sokongan bagi penyediaan vaksin kepada penduduk-penduduk ASEAN melalui dana daripada COVID-19 ASEAN Response Fund. Dalam menghadapi ketidaktentuan masa hadapan, Baginda seterusnya menekankan kepentingan bagi ASEAN untuk mengukuhkan kesepaduan dan sentraliti melalui usaha-usaha yang memfokuskan kepada rakyat dengan mengutamakan golongan belia bagi memupuk rasa kebersamaan terhadap komuniti ASEAN. Mengenai hal ehwal luar, Baginda bertitah ASEAN perlu meneruskan untuk mengambil pendekatan proaktif dan juga dapat dilihat sebagai peneraju proses termasuk mengadakan mesyuarat-mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN bersama Republik Rakyat China dan Amerika Syarikat. Di samping itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mengalu-alukan cadangan Sekretariat ASEAN untuk menerima permohonan United Kingdom bagi menjadi rakan dialog ASEAN dan mencadangkan untuk membantu United Kingdom bagi menjadi rakan dialog pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-54. Semasa mesyuarat tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyatakan negara-negara anggota ASEAN sentiasa mengikuti perkembangan di Myanmar dan pada masa yang sama menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam piagam ASEAN. Baginda menekankan bahawa kestabilan serantau adalah penting bagi keamanan dan kemakmuran yang lebih bermakna untuk rakyat ASEAN. Ke arah ini, Baginda mengambil maklum mengenai hasil mesyuarat informal Menteri-Menteri Luar ASEAN yang berlangsung baru-baru ini yang menggesa semua pihak untuk memberhentikan keganasan melampau dan mencari jalan penyelesaian secara aman di Myanmar serta meneruskan usaha-usaha berkaitan di Rakhine State. Sehubungan itu, negara-negara anggota ASEAN bersedia untuk membantu Myanmar melalui mekanisme ASEAN dengan pihak pengerusi ASEAN dan Setiausaha Agong ASEAN sebagai perantaraan bagi semua yang terlibat berdasarkan kepada sejarah dan pengalaman terdahulu ASEAN dalam membantu Myanmar. Pada penghujung titah, Baginda melahirkan penghargaan kepada negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan komen-komen membina, sumbangan positif dan idea-idea dalam hal tersebut. Baginda juga berharap agar semangat kerjasama rapat dan penyelarasan di antara negara-negara anggota ASEAN akan dapat diteruskan dalam menangani cabaran-cabaran sebagai sebuah keluarga dalam ASEAN. Selepas mesyuarat tersebut, satu kenyataan pengerusi mengenai mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN telah dikeluarkan. Mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN itu adalah merupakan satu pencapaian signifikan bagi ASEAN kerana ianya diadakan di Sekretariat ASEAN buat julung kalinya sejak penubuhan ASEAN pada 8 Ogos 1967. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat balik meninggalkan Jakarta, Republik Indonesia setelah selesai mempengerusikan mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin,
Sebelum berangkat meninggalkan hotel persemayaman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 223 apabila tiada kes baharu dilaporkan hari ini. Berita lanjut mengenainya menyusul selepas petikan titah ini. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan 8 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, kes jangkitan di negara ini kekal 223 kes dengan 212 kes disahkan sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. 580 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,191 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 49 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 119,875 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Lebih 260 anak yatim dari Mukim Sengkurong menerima derma pada majlis lewat petang kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Antara yang menyampaikan derma Tuan Yang Terutama Ajanesh Kumar, Pesuruh Jayatinggi India ke negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Awang Haji Mohamed bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Ramesh Jiwatram Baunani, Pengurus Umum YMRM Enterprise. Sumbangan diharap dapat membantu perbelanjaan anak-anak yatim di bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya nanti. Lebih 45 pengusaha menyertai Bazar Ramadan Al-Mubarak yang dirasmikan petang kemarin di kawasan letak kereta Rimba Point. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Expo yang dibuka sepanjang bulan Ramadan dari pukul 10 pagi hingga 10 malam ini memberi peluang kepada para pengusaha kecil dan sederhana untuk giat aktif dalam dunia perniagaan. Acara diselajurkan penyampaian derma anak-anak yatim sumbangan Riza Group. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bersempena Hari Radio Amatur Sedunia, Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara pagi tadi mengadakan majlis pelancaran special event di Rumah Kediaman Setiausaha Bidara Rancangan Perumahan Negara Rimba. Menyempurnakan perasmiannya Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tahun ini Kesatuan Radio Amatur Antarabangsa IARU diraikan bagi kali ke-96. Temanya Home But Never Alone selaras dengan keadaan dunia yang masih berhadapan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, Persekutuan Bidara tetap aktif bekerjasama dengan amatur radio di negara maju melalui radio bagi penghubung digital sekaligus menyokong dan menjayakan wawasan Brunei 2035.
Manfaat teknologi digital dalam melaksanakan projek dan inisiatif BIMYAGA dalam situasi norma baharu mempertimbangkan teknologi hijau dan tenaga yang diperbaharui antara panduan dan saranan yang disampaikan semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan BIMYAGA mesyuarat perancangan strategik. Mesyuarat juga melaporkan perkembangan mengenai kemajuan yang dicapai termasuk pelan pelaksanaan bagi tahun 2021, senarai projek 2020 hingga 2022 dan projek-projek keutamaan infrastruktur. Diadakan secara maya, mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ahmad Zamri bin Khairuddin, Pengarah Bahagian Perkembangan Serantau, Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Mewakili negara Brunei Darussalam dalam mesyuarat tersebut, Dr. Hajah May Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat kali ini mengambil maklum penerangan dari para pengerusi daripada 8 kluster BIMYAGA. Negara Brunei Darussalam mengetuai 3 kluster iaitu pelancongan, infrastruktur, kuasa elektrik dan tenaga dan sosio kebudayaan dan pendidikan. Juga dibincangkan tindakan lanjut berhubung kerjasama bersama rakan pembangunan BIMYAGA. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Bekan Tutong dan Ketua Kampung Penanjung diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah Rendah Penanjung, Kampung Penanjung, daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Pekan Tutong akan diteruskan lagi hari Ahad 2 Mei 2021 bertempat di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Juga diselajurkan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Sengkarai. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sejumlah lebih RM46,000 agihan zakat wang tunai daripada Majlis Ugama Islam Brunei diserahkan kepada golongan asnaf fakir dan miskin di daerah Tutong. Majlis penyampaian agihan zakat wang tunai diadakan semasa Majlis Tadarus Al-Quran, rombongan pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis berlangsung lewat petang kemarin bertempat di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan selaku Ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Majlis diikuti dengan tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran, bacaan tahlil serta doa arwah. Acara diselajurkan penyampaian agihan zakat wang tunai kepada 75 ketua keluarga dan 248 orang tanggungan yang terdiri daripada golongan asnaf fakir dan miskin. Juga disampaikan wakaf dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berupa pembesar, suara mudah alih dan buku bagi kegunaan masjid berkenaan. Bagi menanamkan minat membaca Al-Quran dalam kalangan para mualaf petang tadi, Pusat Dakwah Islamiah mengadakan majlis bertadarus bersama mualaf daripada Persatuan Nurul Islam PNI dan Kelas Bimbingan Mualaf KBM. Majlis berlangsung di Surau Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Hadir Pengarah Hajah Aslina Suryani binti Pengarah Haji Piut, Ketua Bahagian Penapisan dan Pameran Pusat Dakwah Islamiah. Bacaan Surah Al-Fatihah diketuai oleh Awang Alizan bin Haji Ramli, Penolong Ketua Bahagian Penapisan dan Pameran. Tadarus Al-Quran bersama mualaf antara lain bertujuan sebagai galakan kepada mereka untuk terus tekun mempelajari dan mendalami Al-Quran. $59 anak yatim terpilih yang berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat diraikan dalam majlis bersungkai lewat petang kemarin di sebuah hotel di Kampung Kiulap.
Antara yang hadir Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Antara lain aktiviti tahunan anjuran Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam ini bertujuan untuk berkongsi kebahagiaan dan kegembiraan bersama anak-anak yatim di samping mendidik ahli-ahli muda bersiap sedia untuk berbakti kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. 70 ahli wanita Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGJMB menyertai majlis khatam Al-Quran yang berlangsung di bangunan PGJMB Jalan Kianggeh di Ibu Negara. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Datin Paduka Hajah Mariam binti Pengiran Haji Matarsat, Naib yang di-Pertuan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Anjuran Jawatan Kuasa Wanita PGJMB Majlis merupakan kesinambungan kepada majlis-majlis tadarus terdahulu dan Majlis Khatam Al-Quran Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam pada bulan Ramadan tahun ini. Tujuannya untuk menyatupadukan ahli-ahli persatuan di samping menggalakkan pembacaan Al-Quran. Program Jejak Kasih Persatuan Jururawat Penjuru dihasrat dapat menimbulkan rasa kesedaran kepada jururawat agar bersikap prihatin terhadap golongan yang memerlukan yang kurang upaya. Di daerah Belait, Persatuan Jururawat Penjuru pagi tadi menyerahkan sumbangan dari projek Jejak Kasih Penjuru kepada 2 orang mantan jururawat, Dayang Hajah Jamilah binti Saleh dan Dayang Hajah Raziah binti Haji Ali. Sumbangan disampaikan oleh Datin Paduka Hajah Suraya Nur Aida binti Abdullah yang di-Pertua Persatuan Jururawat Penjuru. Di daerah Tutong, 3 buah rumah mantan-mantan jururawat dan bidan yang kurang upaya dikunjungi. Menurut Datin Paduka Hajah Suraya Nur Aida binti Abdullah yang di-Pertua Persatuan Jururawat Penjuru, program tahunan ini merealisasikan hasrat persatuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta memberi sokongan moral dan kasih sayang kepada mantan jururawat dan bidan di negara ini. Matlamat persatuan itu menjaga welfare kebajikan jururawat, menjaga welfare pendidikannya, perkembangannya, sebab dia semua afektan. Sebab kalau jururawat itu sihat, dia tidak dapat menjaga orang ramai. Bagi menghidupkan lagi bulan Ramadan, Kumpulan Meraih Berkah dan Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburong telah mengadakan program Menanti Alam Barzah siri kedua yang berlangsung di masjid berkenaan pagi tadi. Antara aktiviti yang diadakan semasa program tersebut termasuk 2 sesi ceramah yang mengongsikan mengenai azabnya sakaratul maut dan menyingkap misteri malam pertama di alam barzah. Dalam temubual RTB bersama Dayang Hajah Florinda binti Haji Majenis, Ketua Kumpulan Meraih Berkah, program tersebut diharap akan mengukuhkan lagi hubungan silaturahim. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kumpulan Meraih Berkah ini akan menjadi contoh, menjadi teladan, akan menjadi ikutan ke arah usaha kita membawa kebaikan, ke arah usaha kita mengajak saling kasih mengasihi, sayang menyayangi di antara sesama manusia. Dan yang paling penting matlamat dan juga tujuan Kumpulan Meraih Berkah adalah untuk mengukuhkan hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan beroleh reda Allah hingga ke jannah, insya-Allah. Program diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada 13 anak yatim dan 9 ketua keluarga kurang berkemampuan. Sumbangan berupa makanan asasi dan wang tunai ini diharap akan dapat mengurangkan beban mereka yang memerlukan bagi memastikan mereka dapat membuat persediaan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang.